Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis kita pada malam ini. Yang saya kasihi Tuan Rumah selaku pengurusi penganjur merangkap ahli jawatan kuasa warisan bahagian Saudara Zainal, beri tepukan kepada beliau. Semalam saya call dia, saya maklumkan dengan dia because bila saya baca kenyataan Datuk Hanifah tu, hati saya menjadi berbuak-buak dia punya panas. Saya bilang saya mau datang dia punya tempat esok. Saya call dia, saya bilang tidak apa, 20 orang pun boleh, 30 orang pun boleh, it's okay. Yang penting saya mau datang pergi ke Manis. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menunjukkan program pada malam ini. Saudara Haji Yahya selaku wakil Encik Yusuf Said yang tidak dapat hadir bersama-sama kita kerana malam ini ada program bersama dengan Datuk Jaujan selaku naib presiden program PDM kita, Saudara Awang Abdul Kadir merangka ataupun dikenali sebagai Madun selaku ketua Wira Warisan Kimanis, Saudara Jo, Ketua Penerangan Warisan Sabah. Beri tepukan kepada beliau. Sebenarnya beliau ada program di Pinampang. Saya maklumkan kepada dia, saya cakap malam ni kita pergi Kimanis, kita mau gempur kawasan Datuk Hanifah. Dia cakap saya ikut, dia cakap dengan Wira sebab kita mau gempur kawasan Datuk Hanifah. Terima kasih Jo kerana meninggalkan Pinampang sementara dan bersama-sama kita pada malam ini. Saudara Awang Rizal tadi saya cukup bangga kerana berbesar hati, berjiwa besar untuk melupakan persengketaan dan bersatu dengan semata-mata untuk satu misi, yaitu misi menumbangkan UMNO Barisan Nasional di Bengawan dan juga di Kimanis ini. Tahniah, sabar saya ucapkan Ketua Wirawati Puan Nurbaya, Puan Angela ahli jawatan kuasa warisan bahagian, dan tidak dilupakan Saudara Safari selaku Wira pusat kita. Terima kasih banyak-banyak. Dan tidak dilupakan para penggerak, para penyokong, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Dan sebelum saya meneruskan ucapan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Special Branch. Saya tahu, saya dipahamkan ini malam ada. Tidak apa, mereka hadir pada hari ini atas arahan, dan mereka hadir di sini pun semata-mata untuk menjaga keselamatan kita. Jadi beri tepukan kepada pasukan keselamatan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita baru saja menunaikan ibadah puasa selama sebulan. Kemudian kita juga telah meraihkan Hari Raya Aidilfitri selama sebulan. Dan we come back to reality. Kita balik kepada reality perjuangan. Yang mana perjuangan ini perlu kita teruskan sehingga semboyan dibunyikan, pilihan raya diumumkan, kita akan tumbangkan UMNO dan Barisan Nasional di Indonesia. Ini yang paling penting. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya masih ingat 2-3 bulan, beberapa bulan yang lepas, pertama kali saya datang ke Kimanis ini sebagai Wira Warisan Sabah. Saya dipahamkan selepas saya datang, Datuk Hanifah ada buat WhatsApp dia. Dia sebut di dalam WhatsApp dia cakap siapa itu orang, dia cakapnya. Itulah kali terakhir dia masuk pergi Kimanis, dia cakap. Dia mau larang saya masuk pergi Kimanis. Jadi saya bagi tahu sama Datuk Hanifah sekali lagi ini malam, ini Kimanis bukan bapak dia yang punya. Ini Kimanis rakyat Sabah yang punya. Dia orang luar. Apa dia mau larang sama kita mau datang pergi Kimanis ini? Bapak dia bukan lahir dari Kimanis ini, betul kan tidak? Dia tidak boleh larang-larang. Kalau mau datang pergi Sempurna silakan, tidak ada masalah. Dia Menteri Federal, dia cakap Syafi'i tidak datang pergi Kimanis. Ini pemimpin banyak bohong dia. Kalau dia cakap Syafi'i tidak pernah datang Kimanis, itu bohong. Tapi saya mau bagi tahu sama dia, dia tidak pernah datang Sempurna sejak dia jadi pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Saya mau cabar dia, bagi tahu dengan saya, bilang masa dia datang pergi Sempurna kalau dia cakap Syafi'i tidak pernah datang Kimanis. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mau himbau kembali sejarah. Saya sebenarnya mau cerita pasal UMNO ini, saya tidak minat. Sebab kita tahu dia akan masuk Museum Negara tidak lama lagi. Jadi saya malas mau cerita. Tapi oleh kerana Hanifah cerita pasal pembohongan kononnya Syafi'i ini, malam ini saya cerita sedikit-sedikit sejarah UMNO Barisan Nasional pada ketika Syafi'i masih berada di dalam UMNO.
Pada ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, pada ketika Syafi'i sudah mula menjadi pemimpin di dalam UMNO, Musa dengan Arifah ini tidak pernah tidur lena. Mereka takutkan bayang-bayang. Setiap kali Syafi'i turun pergi kawasan di negeri Sabah, dihalang oleh mereka. Saya masih ingat bila datang Datuk Syafi'i Katenam termasuk Kimanis ini, Yusuf Said pun sudah jawab. Pegawai-pegawai kerajaan, pejabat daerah, majlis daerah tidak diberikan kerjasama. Menteri yang datang pergi Kimanis ini dipanggil ke pegawai-pegawai ini ke Kota Kinabalu, pegawai daerah dipanggil ke Kota Kinabalu. Sedangkan Syafi'i datang pergi Kimanis ingin membantu rakyat Sabah di Kimanis. Dia cakap peruntukan Syafi'i tidak turun. Bohong. Ini lagi saya cakap dia punya bohong. Berapa banyak pembangunan KKLW waktu zaman Syafi'i menjadi Menteri Kemajuan Luar Bandar di Kimanis ini. Kalau boleh saya minta, kalau boleh ada video kasih tahu sama Hanifah. Saya cabar dia. Buka pejabat daerah itu. Buka senarai-senarai proyek yang diturunkan oleh KKLW masa zaman Syafi'i, menteri dia. Suruh dia buka dan tengok. Saya pun tidak tahu dari mana dia punya penasihat, pegawai yang menasihatkan sama dia ini. Tapi saya faham kenapa Hanifah tidak tahu, sebab dia bukan duduk di Kimanis. Pejabat dia bukan di Kimanis. Sekarang lagi-lagi dia sudah jadi menteri luar negara, bukan dia duduk di Malaysia pun. Pejabat dia bukan di Putra yang bukan di Putrajaya, apa ada nama? Wisma Putra. Wisma Putra. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dipahamkan. Hari ini kita tahu Hishamuddin sudah dilantik menjadi tugas-tugas khas yang menjaga hal ehwal antara bangsa. Apa peranan si Hanifah ini? Melancung saja kerja dia. Bukan dia jaga orang Kimanis. Sebab itu dia tidak tahu proyek kemajuan luar bandar di Kimanis. Sebab dia tidak duduk di Kimanis. Kakak bini muda. Ada bini muda dia. Itu saya tidak tahu. Dia cakap, bukan saya cakap. Kalau ada orang rakam itu bukan saya cakap, orang Kimanis cakap. Saya tidak tahu. Saya tidak mau sentuh tentang personal tuan-tuan dan puan-puan. Itu urusan dia. Dia mau kawin 4K, dia mau kawin berapakah, itu urusan pribadi. Saya tidak mau sentuh karena saya tidak minat dengan urusan pribadi. Kita bercerita tentang dasar perjuangan parti UMNO yang ada pada hari ini, termasuk bersama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pemimpin ini kita nilai daripada cakap dia. Kalau cakap sudah bohong, bermakna itu petanda pemimpin ini sudah tidak layak lagi disokong oleh rakyat yang ada di bawah. Dia cakap Syafi'i bohong. Saya masih ingat lagi di Tenom, selain daripada Kimanis, di Tenom. Mana ada dalam sejarah Menteri Federal datang pergi kawasan, ditaklimatkan tentang proyek pembangunan yang diturunkan oleh kementerian ke kawasan itu, ditaklimatkan di pejabat UMNO. Kenapa? Sebab pejabat daerah ditutup atas arahan Ketua Menteri Sabah. Tapi dia cakap Datuk Syafi'i tidak turun pergi Sabah. Banyak kalau saya mau cerita sejarah dia. Datuk Syafi'i turun pergi Tuaran. Haji dipanggil pergi Kota Kinabalu. Takkanlah mungkin setiap kali Syafi'i datang pergi Sabah ini, pegawai-pegawai kerajaan negeri, pejabat daerah semua mesyuarat di Kota Kinabalu. Kenapa? Sebab mereka tidak mau Datuk Syafi'i bila mana dia turun, pada pandangan mata mereka, kalau Syafi'i diturun ke negeri Sabah, pengaruhnya bertambah. Bila pengaruhnya bertambah, kedudukan mereka tergugat di negeri Sabah. Itu yang menakutkan mereka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, mereka tuduh Syafi'i tidak turun Sabah. Kalaupun dia tidak turun Sabah kerana mau menjaga hati Datuk Musa ini, peruntukan dia turun ke negeri Sabah, bantu rakyat Sabah. Coba sebut mana kawasan di negeri Sabah ini yang peruntukan kemajuan luar bandar tidak sampai. Termasuk kawasan Datuk Musa, Libaran, 100 lebih juta diperuntukkan oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar di kawasan Datuk Musa. Siapa cakap Syafi'i tidak turun? Dia badan tidak turun, peruntukan turun, Pak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kita cerita. Syafi'i turun ke Sabah tapi mereka halang. Proyek
Mana ada dalam sejarah kerajaan negeri menolak peruntukan ini? Kerajaan negeri sabotaj. Dipulangkan kementerian punya peruntukan hanya kerana menterinya Syafiee, sedangkan Syafiee turunkan peruntukan ini bukan untuk Musa, bukan untuk Hanifah, tapi membantu rakyat Sabah di negeri Sabah. Tapi diarahkan pejabat-pejabat daerah, pegawai-pegawai daerah untuk tidak bekerja sama. Kenapa? Sebab mereka takut pengaruh Datuk Syafiee kononnya nanti naik. Bila naik sekali lagi, mereka rasa diri mereka tergugat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu saya cakap, bila mereka cakap Syafiee tidak turun, itu adalah satu fitnah yang kita sangkal habis-habisan. Tapi tidak apa, tuan-tuan dan puan-puan, itu sudah menjadi lipatan sejarah. Apalagi dia cakap Datuk Syafiee pengkhianat kepada UMNO. Saya mau bagi tahu kepada Datuk Hanifah, lebih baik menjadi pengkhianat kepada UMNO daripada kita mengkhianati kepercayaan rakyat yang dibina oleh parti UMNO ini. Syafiee bukan mengkhianati UMNO sebenarnya, tapi dia menentang kepada kezaliman. Dia menentang kepada kemungkaran. Walaupun dia sebenarnya sebagai naib presiden UMNO, dia boleh duduk selesa, duduk diam-diam. Yes, bos, macam Datuk Hanifah saja. Bodek saja. Yang penting boleh pergi luar negara bercuti-cuti atas dasar menteri luar negara. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Syafiee selaku pemimpin berjiwa besar, tidak sanggup membutakan mata dan hati dia hanya kerana semata-mata takut hilang jawatan. Dan itu yang dia lakukan. Perlu kita ingat kembali, kita imbau sejarah kembali. Waktu yang berhormat Datuk Seri Syafiee menjadi masih Menteri Kemajuan Luar Bandar, masih naik Presiden UMNO, dia berbicara tentang 1MDB. Dia tegur kerajaan. Sebab dia cakap, bila saya turun ke bawah, rakyat tanya tentang apa sebenarnya yang berlaku dalam 1MDB. So sebagai pemimpin yang mendengar suara rakyat, dia maklumkan Perdana Menteri, Datuk Seri, kau mesti mau siasat 1MDB ini. Dia bukan tuduh, dia cakap siasat. Wah, suruh siasat, dia pula yang kena pecat. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dia tidak pernah takut untuk kehilangan jawatan kerana dia yakin sebagai pemimpin, amanah yang diberikan kepada beliau itu lebih penting berbanding hilang jawatan. Hilang jawatan tidak apa. Jangan besok lusa kita mati, rakyat kencing kita punya kubur hanya kerana kita takut hilang jawatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah bila Hanifah hari ini bercerita. Mutakhir ini saya tengok mereka mula menyerang Yang Berhormat Datuk Seri Syafiee. Tapi yakinlah, itu petanda pilihan raya sudah semakin dekat. Saya sabar dan tahniah kepada Wira, kerana kita tidak ada masa lagi untuk bersengketa kita sama kita. Kita yakin kali ini, inilah masanya UMNO akan kita kuburkan di Indonesia. Benar cakap Tuan Haji Yahya tadi, susah memenuhkan ini. Kerana apa? Kita kena tukar diri kita dulu. We have to change first. Kalau kita mau tukar ini kerajaan UMNO Barisan Nasional, kalau kita mampu tukar diri kita dulu, InsyaAllah saya yakin kita akan mampu menukar kerajaan UMNO dan Barisan Nasional ini. Dan ini harapan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi yang si Hanifah cakap baru-baru ini? Dia cakapnya, wah Syafiee dulu sokong GST. Bunyi dia bukan main, macam seolah-olah betul. Saya sudah jawab tentang isu ini kalau saya ingat dulu waktu saya mula-mula datang pergi sini. Dulu benar Syafiee sokong GST, kerana waktu ditaklimatkan GST ini kepada menteri-menteri kabinet, Ahmad Maslan cakap GST akan turunkan harga barang. Duit pungutan GST akan dipulangkan kepada rakyat. Jadi letak diri anda dalam menteri kabinet. Kalau tuan-tuan ditaklimatkan seumpama ini, kamu sokong GST kan tidak sokong GST? Kalau kamu dengar macam cantik, betul kan tidak? Dia cakap GST ini Datuk Seri, kalau kita laksanakan, barang akan turun. Kalau saya pun Datuk Syafiee, saya sokong itu GST kalau ditaklimatkan itu mutan. Tapi apa berlaku? Bila mana dilaksanakan sistem GST, harga barang naik, betul kan tidak? Harga barang naik, dan kemana pungutan ini?
dipulangkan kepada rakyat. Tidak cukup GST, sekarang teks pelancongan mau hantam lagi. Baru-baru ini apa? Allowance guru pelatih pun mau kasih stop lagi. Uang GST mana pergi? Bermana 2 kali bohong sudah UMNO Barisan Nasional ini. Pertama barang dia cakap akan turun, tidak turun malah makin naik. Tidak cukup dengan itu, subsidi potong, allowance pelatih potong, teks tambahan lagi pelancong mau potong. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu yang berhormat Datuk Seri Presiden kita berjiwa besar, sanggup berhadapan dengan rakyat. Ditomah, difitnah. Walaupun kononnya dulu, kenapa dulu sokong GST? Hari ini tentang, tuan-tuan dan puan-puan, dia tentang karena terbukti apa yang dijanjikan oleh UMNO Barisan Nasional hari ini terbukti bohong dan sudah semuanya adalah untuk kepentingan pribadi mereka yang ada di dalam UMNO dan Barisan Nasional. Jadi mereka fitnah dan tipu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hari ini Anifah kita tahu dia dalam keadaan panik. Dia orang ini panik begini. Kita tahu dia orang panik. Kita mau bagi tahu sama Anifah, bersedia benar apa dia cakap. Expect revenge dia cakap kalau Barisan Nasional ditumbang. Saya mau kasih tahu sama dia ini malam di tempat dia. Benar apa kau cakap Datuk Seri Anifah? Expect a revenge for parti warisan ini kalau kita memerintah. Tapi kita tidak akan revenge dengan cara untuk seumpama apa yang kamu lakukan kepada kita. Tapi apa yang kita maksudkan revenge ini, kita akan cari, kita akan buru sampai ke lubang cacing setiap rompakan yang kamu buat terhadap rakyat negeri. Hari ini kita buat acara di masjid, buka puasa macam-macam. Wih, tidak boleh. Saya mau bagi tahu sama Datuk Anifah, jangan bimbang. Warisan menjadi kerajaan negeri, kita akan benarkan kerajaan ini parti pembangkang Barisan Nasional menggunakan masjid kalau untuk program-program keagamaan. Kita tidak akan halang. Kau mau buat sembahyang tarawih, silakan. Mau buka puasa di masjid, silakan. Kerajaan warisan tidak akan halang. Karena itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau menghalang mana-mana pihak yang ingin membuat amal ibadah di rumah Tuhan. Ini kita tidak akan ikut cara Barisan Nasional. Ini janji parti warisan. Kita akan berikan mereka ruang untuk menggunakan ruang-ruang agama masjid-masjid ini untuk program-program keagamaan. Walaupun mereka sudah menjadi pembangkang. Tapi apa yang kita maksudkan revenge? Ya benar. Sebab kita akan cari setiap rompakan yang kamu buat terhadap rakyat negeri Sabah ini. Ini yang akan kita cari. Dan saya tahu, ini yang sebenarnya mereka takut. Ini yang mereka takut. Sabar. Tidak lama lagi ada lagi satu yang kita akan umumkan. Ini istimewanya warisan ini tuan-tuan dan puan-puan. Ramai yang membantu sama kita, memberikan maklumat. Rompakan yang dibuat oleh pemimpin UMNO Barisan Nasional, terutama kepala di negeri Sabah ini. Banyak maklumat kita terima. Siapa yang bagi sama kita, jangan kita mau protek mereka. Sebab mereka bantu kita. Sebab di sini ada SB, nanti dikasih tahu. Kasihan kawan-kawan kita yang menyokong sama kita. Tapi tidak lama lagi kita akan expose lagi satu rompakan besar yang dibuat oleh Musa Aman selaku Ketua Menteri Sabah di negeri Sabah. Sabar. Dia sudah dekat-dekat sudah. Jawaban dia itu Yayasan Sabah. Minum dulu, mana saya punya air? Kita akan cerita nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak mau expose sekarang. Kita mau tunggu lagi. Ini baru gear 3, warisan belum di gear 4 lagi. Tunggu, kita akan cerita nanti. Saya masih ingat dulu Datuk Musa cakap di Sandakan. Dia cakap apa? Dia cakap, saya akan jawab setiap apa yang dituduh oleh parti warisan terhadap dia. Sampai hari ini kita tidak dengar jawaban dia. Jabatan air, tidak dengar-dengar sampai hari ini. Ini termasuk jabatan air ini. Saya mau kasih tahu sama Datuk Anifah. Kita dapat dengar-dengar ini maklumat. Make sure yang terlibat ini pandai-pandai kamu cari tempat dari kamu kalau warisan memerintah. Sebab kita akan cari ini. Mana pipe ini yang penuh dengan duit ini. Ini jabatan air yang penuh sama duit ini. Kita akan cari
Mana piginya duit ini yang sepatutnya disalurkan air kepada rakyat, tapi rupanya masuk account dia orang ini. Dulu bukan main, diumumkan 100 juta lebih di jabatan air. Sekali sampai mahkamah 56 juta saja. Mana lebihnya itu? Nanti kita cari, jangan kamu bimbang. Kamu mau tahu kemana pergi? Bagi warisan pemerintah. Boleh atau tidak? Boleh. Warisan pemerintah kita kasih tahu, kita publish nama-nama pencuri ini nanti. Jangan kamu bimbang. Bila kita kerajaan, kita akan list down senarai pencuri-pencuri harta rakyat negeri Sabah ini, termasuk anak cucu mereka. Kita akan senaraikan satu demi satu. Sebab itu saya sudah cabar mereka banyak kali. Mereka tuduh Syafiee waktu di KKLW macam-macam. Kononnya ini penyelewengan lah sana sini. Tapi sampai hari ini nyamuk pun Datuk Syafiee tidak ada gigit. Jadi kita mau bagi tahu sama mereka, while you still in power, kalau benar ada di kalangan pemimpin warisan ini yang membuat penyelewengan, tangkap dan bicarakan kita sekarang. Sebab I want to make sure the moment we take over the government, kita akan pastikan heret kamu ke muka pengadilan untuk rakyat itu sama. Jadi jangan main-main. Datuk Hanifah saya tahu dia tidak tidur lena. Dia pun kita dengar dia sudah tidak sehat pada dia jantung. Betul kan? Saya tidak tahu, kamu yang tahu. Jadi saya harap jaga keselamatan dia. Biar dia tengok kerajaan warisan mengambil alih kerajaan dulu. Kalau lepas itu dia mau sakit, itu kita doakan juga lah dia. Mudah-mudahan dia panjang umur. Tapi apa yang penting tuan-tuan dan puan-puan, jangan percaya kepada kita. Yakinlah, semakin dekat pilihan raya, semakin banyak serangan yang mereka akan lontarkan kepada kita. Tapi saya minta kepada para penggerak kita, para penyokong rakyat, yakin satu perkara saja. Kalaulah Datuk Syafiee ini ada skandal keuangan dia tidak akan sama sekali berani menentang kerajaan yang hari ini memerintah. Kalau dia ada, tuduhlah apapun. Kalau hanya kamu berlandaskan kepada andaian, semua andaian. Tuan-tuan dan puan-puan, cerita pasal Madam Bibi tadi. Kita rakyat boleh baca, Pak. Saya tidak tahu lah kalau kamu tidak boleh baca di Bungawan ini. Kamu ingat dulu apa Datuk Najib cakap? Bagi masa sedikit. Sekarang ada penyiasatan, jabatan audit tengah membuat audit. Sekali siap audit, jadi OSA pula. Tidak boleh disebarkan kepada rakyat. Padahal sebelum itu janji kalau sudah siap audit akan diserahkan kepada rakyat itu baca. Sudah siap, di OSA kan, rakyat tidak boleh tahu. Siapa cakap, ditangkap. Tidak cukup dengan itu, pengurus SPRM tukar, Paguam negara tukar, Gabda Bank negara tukar. Wah, hanya orang bodoh yang tidak boleh nampak ini barang pencuri yang orang buat ini. Betul kan tidak? Kalau tidak curi, kenapa tangkap? Kenapa tukar semua ini? Termasuk gaji Patail. Sudah mau pensiun si kawan, ditukar. Pengurus SPRM tinggal 6 bulan pensiun, ditukar. Apa sebab? Kalau bukan karena ada something yang mereka sembunyikan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita tahu, saya bekas ketua pemuda UMNO. Saya masih ingat taklimat tertutup UMNO, pemimpin UMNO ini dengan rakan-rakan pemuda. Mereka mengakui, Pak, ini duit 2.6 billion, saya tidak payah sebutlah siapa namanya, pemimpin UMNO. Dia cakap, dia maklumkan kepada saya. Dia cakap, waktu ditaklimatkan apa yang Datuk Zahid cakap. Dia cakap, kamu sanggupkah tengok Datuk Najib ditangkap? Kita bukan pertahankan Datuk Najib, dia cakap, tapi kita pertahankan institusi presiden. Tuan-tuan dan puan-puan, apa maksud dia? Ini pun kita sudah nampak bahwa sebenarnya mereka hanya takut kalau contoh Najib ini ditangkap, bermakna rusaklah institusi presiden UMNO. Bila rusak institusi presiden UMNO, bermakna itu petanda rakyat sudah nampak kebobrokan kepimpinan UMNO, dan itu akan membuatkan UMNO ditolak oleh rakyat. Dan orang takut hilang kerja ini. Itu yang sokong gila-gila babi. Walaupun benda tidak betul, walaupun nampak bodoh, janji nampak sokong, Najib sapu sana sapu sini, itu yang sampai si Saleh Said Keruak dapat menteri, si Ramandaran dapat menteri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu tidak payah kita dengar cerita-cerita ini. Apa yang penting, kentalkan hati kita. Sudah sampai masanya. Saya mau cerita skop negeri Sabah. Kita buang ini cerita UMNO. Kenapa perlu kita memberikan sokongan kepada parti warisan?
Tadi si Joe sebut pasal buku Dr. apa? Dr. Simon. Di Sempurna 30 hari bulan, kita akan adakan satu program penerangan tentang perjanjian Malaysia tahun 1963. Saya mau bagi tahu dengan rakan-rakan kita yang ada pada malam ini. Waktu saya di dalam UMNO, saya tidak tahu tentang perjanjian Malaysia tahun 1963. Dan saya tidak ada baca pun. Saya bercakap terus terang. Sebab itu saya sebut rahmatnya parti warisan ini. Bila mana warisan ditubuhkan, berjumpa dengan YPDR, bekerja sama dengan rakan-rakan yang dulunya berada di dalam PKR. Sedikit sebanyak saya belajar tentang perjanjian Malaysia tahun 1963. Dan bila saya baca buku ini, membuak-buak marah saya. Sebab kenapa? Satu perkara yang dulunya kita tidak tahu, rupanya selama ini kita dirompak setiap hari oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional ini. Tapi tidak apa, mungkin tuan-tuan masih tidak tahu tentang perjanjian Malaysia 63. Saudara Joe pun sudah sebut tadi. Kita akan mengadakan siri roadshow kita untuk menerangkan tentang perjanjian Malaysia 63 ini. Kerana apa? Kerana kita merasakan sudah sampai masanya untuk kita mengangkat perjanjian ini, dan kita telah letakkan pun di dalam perlembagaan parti warisan. Salah satunya adalah ingin memperjuangkan perjanjian Malaysia tahun 1963 ini, kerana kita yakin inilah masanya. Kalau rakyat Sabah ingin memperjuangkan perjanjian Malaysia tahun 1963 ini, there is no better time than this one. Kenapa saya sebutkan demikian? Tuan-tuan dan puan-puan, UMNO sudah tidak kuat. UMNO sudah hidup segan, mati tidak mau. Kalau kita mau perjanjian ini dilaksanakan, inilah masanya. Sebab kenapa? Kalau kita tuntut pada ketika UMNO kuat, kerajaan persekutuan kuat di bawah Barisan Nasional, yakinlah, putus urat pun kita tidak akan boleh laksanakan perjanjian ini. Percaya atau tidak? Sebab USNO sudah cuba, Berjaya sudah cuba, PBS dulu sudah cuba. Tidak berupaya mereka untuk menuntut hak-hak ini, kerana UMNO dan Barisan Nasional pada masa itu terlalu kuat. Ditambah lagi dengan rakyat Sabah yang tidak tahu tentang perjanjian Malaysia 63, termasuk diri saya, dan juga ramai pemimpin-pemimpin UMNO dari sebelah pantai timur yang tidak tahu tentang isi kandungan perjanjian Malaysia 63 ini. Sebab itu sudah sampai masanya warisan mengambil pendekatan. Saya tahu USA mungkin cakap, termasuk Anifah, melalui Mai Sabah. Mai Sabah apa ni? Anifah mungkin cakap diorang sudah perjuangkan. Jeffrey cakap mungkin mereka sudah perjuangkan. Termasuk Yong Tek Lee sudah perjuangkan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya mau bagi tahu. Sekali lagi saya mau bagi tahu ini malam. Satu lagi pembohongan Datuk Seri Anifah terhadap rakyat negeri Sabah. Bila mana beliau memberikan harapan palsu kepada rakyat Sabah melalui Mai Sabah, perjanjian Malaysia 63 kononnya mereka perjuangkan. Kalau kamu ingat, Mai Sabah disetak oleh mereka pada ketika sebelum pilihan raya umum ke-13. Hari ini sudah mau masuk pilihan raya umum ke-14. 5 tahun berlalu, apa kesudahannya kepada Mai Sabah ini? Penjelasan saya simpel saja, tuan-tuan. Apa bukti yang Mai Sabah ini adalah harapan palsu yang diberikan oleh Datuk Anifah kepada rakyat negeri Sabah? Jawapan dia simpel saja. Anifah adik-beradik sama Datuk Musa, betul ke tidak? Sarawak memperjuangkan Malaysian Agreement ini di Dewan Undangan Negeri mereka. Ketua Menteri mereka cakap tentang perlunya kerajaan persekutuan melaksanakan perjanjian ini. Tapi apa Anifah buat? Bisik-bisik dengan Datuk Najib. Dia tidak cakap dengan abang dia. Kenapa Najib, apa Musa, kau cakap dalam Dewan Undangan Negeri? Dewan Undangan Negeri kerana berani menuntut agar perjanjian ini dilaksanakan. Tapi Anifah tidak cakap dengan abang dia. Coba tanya pada diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau benar Najib mau bagi apa yang kita tuntut dalam perjanjian Malaysia 63 ini, dia tidak payah gunakan si Jeffrey sama si Yong Tek Lee ini. Dia hanya perlu telefon dengan si Musa,
Musa kau bentang di Dewan Undangan Negeri Sabah, kamu rakyat Sabah tuntut perjanjian Malaysia 63, selaku Presiden UMNO Perdana Menteri saya akan luluskan. Tapi Hanifah tidak buat, betul kan tidak? Dia tidak cakap dengan abang dia, betul kan tidak? Abang dia tidak bawa pergi Dewan Undangan Negeri, betul kan tidak? Tapi dia cakap akan bisik-bisik sama Datuk Najib. Buat forum di UMS tidak tahu berapa tahun yang lepas sampai hari ini. Apa kesudahan forum ini? Apa kesudahan kepada forum ini? Saya masih ingat forum itu, tuan-tuan dan puan-puan, pada ketika Mai Sabah disetak sebelum PRU ke-13. Sekarang sudah masuk PRU 14. Tidak ada kesudahan. Najib cakap pintu saya sentiasa terbuka. Bila masa kita cakap pintu kau tertutup. Tapi apa yang penting, kalau benar-benar ikhlas menganggap Sabah ini sebagai sebahagian rakan kongsi Malaysia, laksanakan perjanjian Malaysia 63, betul atau tidak? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya mau bagi tahu, pendekatan kita berbeza dengan gabungan USA ini. Kita tidak mau main wayang dengan rakyat. Apa yang penting tuan-tuan dan puan-puan, bagi mandat kepada Parti Warisan, kita akan desak kerajaan baru persekutuan untuk melaksanakan perjanjian ini. You take it or leave it. Ini masanya tuan-tuan dan puan-puan, sebab PRU ke-13 sudah bukti. PRU ke-13 bukti, tanpa Sabah dan Sarawak tidak ada kerajaan persekutuan. Hari ini Najib bukan Perdana Menteri. Kalau bukan karena Sabah dan Sarawak, betul kan tidak? Itu statistik yang betul. Hari ini kita boleh nampak keputusan pilihan raya, tanpa Sabah dan Sarawak tidak mungkin Najib menjadi Perdana Menteri. Tapi soalan saya, Najib memerlukan Sabah ini pada ketika dia tahu dia memerlukan Sabah dan Sarawak. Tanya pada diri kita, kenapa Najib masih mau keras kepala untuk bagi apa yang sepatutnya sudah menjadi hak kita? Tanya pada diri kita, kenapa? Sebab jawaban dia simpel saja. Sebab Sabah masih berada dalam cengkaman mereka. Kedudukan Musa sebagai Ketua Menteri Sabah ditentukan oleh Najib selaku Presiden UMNO. Umpamanya bijinya itu dipegang oleh si Najib. Betul, ya. Betul itu. Nah, kamu tahu juga kalau laki-laki kena pegang itu barang, dia cakap-cakap ditani, diam lagi si kawan. Itu yang sebabnya kenapa Musa tidak akan berani macam apa yang dibuat oleh arwah Tan Sian dan Satim dan juga sekarang Ketua Menteri Sarawak yang baru. Kenapa Sarawak berani? Sebab biji mereka Najib tidak boleh pegang. Tapi si Musa ini, jawatan dia Ketua Menteri Sabah selaku pengurusi perhubungan UMNO Sabah ditentukan oleh Datuk Najib, betul kan tidak? Sebab itu dia takut mau bercakap. Sebab the moment dia bercakap, bukan kita tidak tahu budaya UMNO. Tengok sejak apa berlaku kepada Datuk Syafi'i Tan Sri Mahyudin Mukris. Cakap, pecat. Cakap, pecat. Kamu ingat si Musa beranikah hilang jawatan dia? Dia tidak sanggup hilang jawatan. Sebab itu dia sanggup membutakan mata dan telinga dia, hati dia. Yang penting dia ada jawatan, kroni-kroni dia, anak cucu dia, bilioner di negeri Sabah ini, itu yang lebih penting kepada dia. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, sudah sampai masanya bagi kita rakyat negeri Sabah. Jangan kita biarkan kita dipegang lagi oleh mana-mana parti daripada Malaya. We have to learn from our mistake. Kita belajar daripada sejarah. Sebab itu Warisan tidak mau masuk dalam Pakatan Harapan. Saya cakap ini, saya Ketua Wira Negeri Sabah, saya mau bagi tahu, kita tidak masuk dalam Pakatan Harapan. Bukan kerana bukan bermakna kita tidak mau bekerja sama mereka. Kita telah jelaskan secara terus terang kepada mereka, tanpa main wayang. Kita bagi tahu kita tidak akan sign masuk dalam komponen Pakatan Harapan, tapi kita akan bekerja sama. Dari sudut kamu tumbangkan UMNO Barisan Nasional di Semenanjung, biar Warisan menentang UMNO Barisan Nasional di negeri Sabah. Lepas itu kalau kita menang, mereka menang, sekurang-kurangnya biji kita itu tidak dipegang oleh Barisan Nasional. Betul kan tidak? Kita mau belajar daripada apa yang dibuat oleh Barisan Nasional. Tengok apa berlaku kepada PBS.
Waktu mereka berada di luar barisan, mereka disokong oleh rakyat, betul kan tidak? Sekali masuk dalam barisan nasional, apa jadi dengan PBS hari ini? Kalau UMNO hidup segan mati tidak mau, PBS kamu rasa apa? Mayat hidup, Pak. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar daripada sejarah. Sebab itu saya cakap kita kena hari ini mementingkan negeri kita dulu. Betul si Jo cakap ini. Jangan dulu kita pikir Malaya. Apa yang berlaku kita mesti mau safeguard negeri Sabah dulu. Whatever happen after GE14, apa-apa berlaku selepas pilihan raya umum ke-14, apa yang penting kepada kita rakyat Sabah, kita selamatkan dulu negeri Sabah ini. Bila mana kuasa sudah ada di tangan kita, kalau kita menjadi bakal penentu kepada kerajaan persekutuan, tuan-tuan dan puan-puan, kita runding sama Sarawak. Kamu nampak baru-baru ini Sarawak meraihkan tarikh mereka menandatangani perjanjian Malaysia tahun 1963. Simboliknya TYT dia angkat pen besar sebagai simbolik simbolik mereka sign tanda tangan perjanjian Malaysia tahun 1963. Musa tidak akan berani buat perkara seumpama itu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita masih dijajah oleh parti daripada Malaya. Kita bukan cakap kita mau keluar daripada Malaysia. Saya mau jelaskan di sini. Kita tidak pernah cakap kita mau keluar daripada Malaysia. Itu out of the question. Apa yang kita cakapkan pada hari ini, kita mau keluarkan UMNO daripada bumi Sabah. Mereka cakap tidak boleh. Kenapa? UMNO saja pun boleh memerintah negeri Sabah ini. Oh, pemimpin UMNO cakap, oh dia bilangnya Malaysia, there will be no Brexit in Sabah. Kita tidak pernah cakap kita mau keluar daripada Malaysia, tuan-tuan. Saya mau bagi tahu dengan pemimpin UMNO, warisan pun sayang sama Malaysia, betul kan tidak? Cuma kita menuntut hak kita di dalam Malaysia. Itu saja. Kita tidak. Oh, ini kalau dengar cerita UMNO, seolah-olah mereka lah yang paling sayang dengan Malaysia ini. Apa kita tidak sayang sama Malaysia? Kamu tidak sayang sama Malaysia? Kita sayang sama Malaysia. Sebab sayanglah dengan Malaysia ini, kita mesti pastikan UMNO berkubur. Karena apa? Karena mereka lah yang merosakkan negara ini. Yang menjual harta ini mereka. Yang menyusahkan rakyat ini mereka, betul kan tidak? Mengutang bilion-bilion ini mereka. Bukan warisan. Sahabat tanah air. Sahabat tanah air nanti itu sampai ke situ. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu bila mereka cakap hanya mereka yang sayangkan Malaysia ini, apa dia orang ingat kita tidak sayang sama Malaysia? Sebab sayang pada Malaysia lah kita menentang mereka pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Utang yang mereka buat ini bukan sikit. Sebab itu saya sebut selalu sejarah Filipina. Filipina buat utang berapa bilion saja. Masa zaman Presiden Marcos 56 bilion peso saja. Rakyatnya buat kerusuhan. Tapi jangan kita buat kerusuhan di Malaysia. Kita kena bijak. Jangan buat macam Filipina. 56 bilion peso saja saya diceritakan, saya baca. Pasal waktu ketika Presiden Marcos ditentang oleh rakyatnya. Utang 56 bilion peso. Rakyat Filipina memberontak. Di Malaysia ini pemimpin UMNO Najib utang 800 bilion hari ini. Masih hidup PM lagi. I love PM lagi masih. Tuan-tuan dan puan-puan, kamu boleh tahu gak? Kamu tahu gak berapa banyak 800 bilion ini? 7 keturunan belum tentu boleh bayar ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kamu tidak takut gak? Saya mau beritahu sama rakyat Sabah. Selangor dipegang oleh PKR, betul gak tidak? Negeri paling kaya di Malaysia. Pulau Pinang dipegang oleh DAP. Johor, ada Sultan Johor. Tidak berani si Najib curi duit daripada sana itu. Ada Sultan Johor. Sarawak UMNO tidak ada. Negeri-negeri yang biar pegang sekarang apa nih? Kelantan jangan cerita loh, walaupun pas nih sekejap kiri, sekejap kanan, sekejap kiri, sekejap kanan, tapi miskin Pak. Negeri Kelantan ini. Apalagi negeri yang ada dipegang oleh BN hari ini. Perlis, Mangga dia saja ada. Kedah, padi dia saja ada. Itu pun tidak tahu berapa banyak. Terpaksa impor daripada Thailand. Apalagi negeri yang dipegang. Terengganu, minyak dia bolehlah, sikit-sikit ada. Kayu balak tidak ada. Apalagi negeri yang mereka pegang. Melaka, besar lagi Bengawan ini kali kalau Melaka. Betul kan tidak? Negeri-negeri yang
BN pegang ini negeri-negeri yang tidak ada duit, Pak. Tapi di dalam semua negeri-negeri yang BN pegang, mana negeri yang paling kaya? Sabah, Pak. Jadi kalau palis jauhkan bala, kata orang Sabah. Kalau BN sudah tumbang, Pakatan Harapan sudah memerintah di semenanjung Malaysia. Sabah UMNO masih pegang. Kamu rasa-rasa dari negeri mana UMNO ambil ini duit untuk maintain orang punya parti? Orang Bungawan tahu. Jadi kamu mau kita punya hasil, sudahlah parti daripada melayang. Tidak habis-habis dirompak. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau Pakatan Harapan contoh memerintah, rakan kita dari segi mau menumbangkan UMNO Barisan Nasional, apa jaminan Pakatan Harapan akan bagi apa yang kita mau? Kalau esok lusa Pakatan Harapan memerintah di sana, UMNO memerintah di sini, ada jaminan nggak kamu rasa? Kamu rasa parti daripada melayani akan jaga kepentingan kita pada ketika sana sudah banyak utang? Utang yang dibuat oleh si Najib ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya mau bagi tahu sama kamu, umpama kereta sudah langgar baik. Kalaupun Pakatan Harapan memerintah, itu kereta mesti mau repair. Suka tidak suka, mesti mau repair itu kereta. Daripada mana mereka dapat ini dulu? Apa yang saya risau tuan-tuan dan puan-puan, mereka akan ambil itu duit daripada negeri Sabah. Kita ada minyak, kita ada kayu balak. Apa yang kita tidak ada? Pada ketika utang banyak, yang mereka terpaksa bayar, mereka akan gunakan Sabah ini sebagai bank mereka, tempat mereka mengambil hasil masuk kita untuk membayar hutang-hutang mereka. Sebab itu saya sebut tadi, kita kena safeguard Sabah dulu. Apa berlaku kepada Malaya, we don't care. Kita tidak peduli. Ambil dulu Sabah. The moment kita ambil Sabah, kita sudah pagar Sabah, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kita tidak mau ikat diri kita dengan Pakatan Harapan. Bukan karena apa? Karena cukuplah kita dimainkan oleh parti-parti daripada Malaya. Sudah sampai masanya. Tidak payah cerita, oh kenapa Syafi'i dulu tidak cerita pun pasal Sabah ini. Betul kan tidak? Mereka cakap ini. Dulu Syafi'i masa menteri termasuk Hanifah. Dulu masa Syafi'i menteri tidak pernah pun dia cerita pasal perjuangan hak-hak negeri Sabah. Saya mau bagi tahu dengan orang Bungawan. Ini jawaban saya. Adnan Satim sebelum ketua menteri Sabah, arwah Adnan Satim. Sebelum dia jadi ketua menteri Sabah, ketua menteri Sarawak, berapa penggal dia jadi menteri persekutuan? Berpenggal-penggal. Dia bekas menteri persekutuan sebelum dia jadi ketua menteri Sarawak. Tidak ada orang kenal arwah Adnan Satim waktu dia menjadi menteri persekutuan, betul kan tidak? Tapi tengok apa berlaku bila mana dia memegang negeri Sabah. Bila mana UMNO tidak ada di Sarawak, dia pegang ketua menteri Sarawak. Dia tiba-tiba menjadi hero, bukan saja Sarawak, tapi kita mengidolakan dia karena berani memperjuangkan hak-hak negeri Sarawak. Betul kan tidak? Jadi soalan saya kepada tuan-tuan pada malam ini, saya tanya kamu, kalau pada ketika Syafi'i berada di dalam UMNO pun dia berani lawan Datuk Najib, dia berani lawan bos dia berani tegur bos dia. Kamu agak kalau rakyat Sabah sokong dia, bagi dia sokongan yang kuat, kamu rasa-rasa dia tidak berani lawan Kuala Lumpur ini? Tuan-tuan dan puan-puan tak kincing ini kali ini dari Melayu. Tapi apa yang penting kepada kita, yakin. Tidak payah cerita tentang yang lepas. Umpama orang mau masuk agama Islam, kalau contoh ada orang mau masuk agama Islam atau Kristen, dia jumpa kita, saya mau masuk agama Islam, Ben. Apa kita cakap sama orang? Dulu kau tidak percaya ini sama agama Islam, kau tidak layak bercerita pasal agama Islam ini, kau tidak layak masuk Islam. Begitu kan kita cakap. Apa yang penting itu kesedaran dia, betul kan tidak? Hari ini, kalaupun Datuk Syafi'i bercerita tentang Sabah, karena mungkin sudah ada bibit kesedaran pada diri dia, UMNO sudah tidak seumpama dulu. Ini masa kita memperjuangkan rakyat Sabah, karena sudah sampai masanya rakyat Sabah bersatu dan menuntut hak-hak kita. Jadi tidak payah soal masa lepas. Ayo kita melihat ke hadapan, karena UMNO sudah lemah. Tidak payah tanya,
Sebab kenapa? Sebab ini masanya. Macam juga orang masuk agama Islam tadi. Takkan kita cakap, kau tidak layak bercerita tentang agama Islam. Kau tidak layak mau masuk agama Islam. Karena dulu kau tidak percaya sama Islam. Kau tidak layak cerita tentang agama Islam. Karena kau tidak pernah bercerita tentang Islam dulu. Beginikah cara kita menjawab orang kalau punya kesedaran? Jawaban dia tidak, betul tidak? Hari ini kita bercerita tentang ini karena masa dan ketikanya sudah sampai. Umpama timing itu sudah betul. Pada ketika UMNO kuat, kita cerita tentang perkara ini, percayalah, putus tali leher kita pun tidak akan mereka layan. Tapi kalau pada ketika mereka memerlukan kita, yakinlah, kalau PRU ke-13 mereka memerlukan kita untuk membentuk kerajaan persekutuan. Sebagaimana saya sebut tadi, kenapa pada hari ini UMNO tahu mereka memerlukan kita untuk membentuk kerajaan persekutuan, tapi mereka masih tidak bagi apa yang kita mau. Jawaban dia simpel saja. Tidak payah matematik, tidak payah buka buku sains. Dari segi logik saja. Kenapa mereka tidak bagi? Sebab kedudukan pemimpin UMNO Barisan Nasional di negeri Sabah ini yang menentukan siapa jadi calon Barisan Nasional di negeri Sabah ini adalah ditentukan oleh UMNO Barisan Nasional. Sebab itu pemimpin UMNO tidak berani lagi-lagi macam sekarang ini, tuan-tuan. Kamu tahukah ini musim apa? Musim kipas si Najib. Sebab semua YB yang ada hari ini dalam UMNO mau disambung kontrak, Pak. Termasuk yang bukan calon lagi, ini yang mau mengharap mau jadi calon. Saya mau bagi tahu sama kamu, ini musim mengipas si Najib. Sebab pilihan raya sudah hampir. Sebab itu kalau kita tengok, saya mau bagi tahu sama kamu, kalau semakin dekat pilihan raya, semakin banyak yang attack Datuk Syafie ini, kamu letak dalam hati kamu. Karena mereka mau tunjukkan sama Datuk Najib, mereka mau calon, Bang. Tapi apa maksud dia ini? Sebagaimana saya sebut, tuan-tuan, kedudukan mereka itu ditentukan oleh si Najib. Sebab itu saya cakap, sudah sampai masanya kita kena ubah keadaan ini. Rakyat Sabah, pemimpin-pemimpin di Sabah tidak perlu merujuk kepada mana-mana parti daripada Semenanjung untuk kita memilih pemimpin kita. Biarlah rakyat Sabah yang menentukan siapa pemimpin kita, siapa calon kita, siapa ketua menteri kita. Boleh atau tidak, tuan-tuan? Sebab itu, ayo kita bersama-sama cipta sejarah ini bersama. Anak-anak muda ada di sini. Saya mewakili anak muda dalam parti warisan ini. Sebagaimana saya pernah sebut, mungkin bagi yang pernah dengar, lagu Sabah Tanah Airku itu, kamu hayati lirik by lirik lagu Sabah Tanah Airku. Kalau kita menghayati lagu ini, tuan-tuan dan puan-puan, cukup sinonim dengan perjuangan kita. Dia sebut apa? Dalam lagu itu ada di sana disebut, pemuda-pemudi semua marilah bersatu kita. Karena negeri Sabah ini negeri kita, Pak. Sebab sejarah dia, sejarah revolusi dunia, bila mana anak muda berani menentang kerajaan yang zalim, berani bersuara, menuntut hak-hak yang sepatutnya mereka dapat, yakinlah perubahan boleh kita lakukan di dalam negara ini. Dan tidak terkecuali negeri Sabah. Dan saya tidak sebut lagu Sabah Tanah Airku ini, tidak sebut, tidak bermaksud bila disebut pemuda-pemudi itu orang-orang tua, tidak ada peranan. Wiraliau dia bukan tidak ada peranan. Ada peranan dia. Orang-orang tua berperanan untuk memberikan semangat kepada anak-anak muda ini. Kalau kami orang tua berani bersuara, apakah tidak? Kenapa anak-anak muda tidak berani? Kamu punya tenaga, kamu punya kekuatan. Kenapa takut untuk menentang kezaliman? Karena ini yang dituntut oleh mana-mana agama yang ada di muka bumi ini. Betul atau tidak? Sebab itu lagu ini sudah suruh kita. Apa yang kita tunggu lagi kepada anak-anak muda? Jangan mudah dibeli. UMNO akan datang ini. Dia rompak 5 tahun, dia kasih kamu pilihan raya 500. Lepas itu kita cakap I love PN. Hidup UMNO 500.
Habis pilihan raya, semua marah. Apa ini kerajaan? Kasih naik harga barang. Kita yang undi dulu, termasuk saya lah dulu. Sebab saya dulu ketua pemuda UMNO. Tapi tidak apa tuan-tuan. Sebab itu saya minta kepada anak-anak muda, ayo kita cipta sejarah. Insya Allah, kalau warisan sudah menjadi kerajaan, sebagaimana yang telah diumumkan oleh yang berhormat Datuk Seri Presiden kita akan tubuhkan Kementerian Pelajaran dan Inovasi Negeri Sabah buat pertama kali. Dan Kementerian Pelajaran ini kita akan pastikan sejarah ini ditulis untuk pengetahuan anak cucu kita di masa yang akan datang. Kerana generasi inilah yang telah berjaya mengeluarkan UMNO daripada bumi Sabah. Dan kita mesti mau tulis sejarah ini, biar anak cucu kita tahu bahawa perjuangan hari inilah yang telah memungkinkan UMNO kita keluarkan daripada bumi Sabah dan menuntut semula hak-hak yang sepatutnya menjadi hak kita. Boleh atau tidak? Kemudian apa lagi langkah penting dalam lagu Sabah Tanah Air? Seluruh bangsa Sentosa, marilah bersama Sabah negeri merdeka. Lagu ini sudah sebut kepada kita, regardless of race and religion, tidak kira apa bangsa dan agama, bersatulah kamu, kerana Sabah ini negeri yang merdeka. Oleh sebab itu, jangan kita dikecilkan oleh suku kaum. Sebab itu tuan-tuan, warisan memberikan platform ini, satu platform yang cukup baik dan cukup cantik, yang mana kita dibarisi oleh pemimpin-pemimpin yang berbilang kaum dan agama. YB Daryl datang daripada Pantai Barat, umur 45 tahun. Datuk Syafie datang dari Pantai Timur, umur 60 tahun. Satu kombinasi umur pun cukup cantik. Kenapa saya katakan demikian? Mengambil kerajaan satu perkara, mentadbir kerajaan satu perkara. Betul atau tidak? Kalau kita bagi pun kuasa, jawatan ketua menteri kepada orang yang langsung tidak ada pengalaman dia. Umpama kita kasih suruh orang pegang kereta, kasih jalan, yang tidak tahu apa maksud itu gear, apa jadi sama itu kereta? Masuk lubang kita longkang. Jadi kita tidak mau bawa Sabah ini masuk longkang, betul atau tidak? Tapi kombinasi Syafie dan Daryl ini satu kombinasi yang cukup cantik. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya katakan demikian? Syafie umur 60 tahun, bagi dia 10 tahun untuk jadi ketua menteri Sabah. InsyaAllah, moga-moga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tempoh 10 tahun yang berhormat Datuk Seri Syafie menjadi ketua kita, Menteri Sabah ini, membawa Sabah, memacu Sabah ke hadapan, YB Daryl mempunyai masa yang cukup untuk belajar bagaimana cara untuk mengurus tadbir negeri. Karena kita tahu, mengurus tadbir negeri bukan satu perkara yang mudah. Perlukan pengalaman yang baik daripada orang yang boleh dirujuk. Dan sebab itu saya sebut, kombinasi ini cukup cantik. Dalam tempo 10 tahun adalah satu tempo yang cukup cantik bagi YB Daryl selaku timbalan Presiden Parti Warisan untuk belajar bagaimana cara mengurus tadbir. Dan insyaAllah selepas itu bila mana beliau mengambil alih, saya yakin dan percaya insyaAllah beliau sudah ready untuk mengemudi Pulau Negeri Sabah ke maju lebih ke hadapan demi anak cucu kita. Sebab itu saya maklumkan, YB Daryl juga pastinya akan belajar daripada sejarah. Ada orang tanya, macam UMNO mainkan sentimen kaum. Bila di Pantai Timur, dia cakap apa? Dia cakap, kamu jangan undi warisan. Datuk Syafie umur 60 tahun. Kalau YB Daryl ganti dia orang Kadazan Dusun, orang Kristian, apa jadi sama kamu nanti di Pantai Timur? Jangan undi dia. Sampai pergi Pantai Barat, dia cakap apa? Lain lagi, jangan undi parti warisan. Datuk Syafie orang Sulu, orang Langun. Dia kasih takut kita sama apa? Sama bangsa. Di Pantai Timur dia kasih takut sama agama, di Pantai Barat dia kasih takut sama kaum. Sebab itu saya cakap tuan-tuan dan puan-puan, UMNO ini akan memecahkan kita dengan suku kaum, bangsa dan agama. Kalau kita masuk perangkap ini, sampai bila-bila pun kita akan terus dijajah oleh mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 4 pilihan. Pilihan pertama, adakah kita mau terus dipimpin oleh parti barisan yang kita tahu kebobrokannya pada hari ini, yang kita tahu penyelewengan, rompakan yang mereka buat, penindasan yang mereka lakukan terhadap rakyat, merampas hak-hak rakyat negeri Sabah. Kalau kita pilih barisan,
Itu pilihan pertama. Atau adakah kita ingin berdiri di atas garisan? Maksudnya garisan ini yang masih belum desain. Sama ada mau pergi kiri atau pergi kanan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita berdiri di atas garisan ini, saya mau bagi tahu, kita tidak punya masa yang cukup. Tapi saya minta kepada orang-orang yang berada di atas garisan ini, decide secepatnya mungkin. Tapi kalau kita mau decide, pastikan keutamaan negeri Sabah perlu menjadi keutamaan. Karena kena pikir tentang anak cucu kita. Ataupun kita memilih untuk berada dalam warisan, yakni satu parti yang mana menjadi platform rakyat Sabah, yang mana hari ini satu rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kombinasi kaum yang ada ini adalah satu platform yang baik yang boleh kita beri gantung harap kepada mereka, karena inilah platform baru khas untuk rakyat negeri Sabah, yang mana insya Allah inilah parti yang bakal mengenarajui kerajaan negeri Sabah yang mana sebelum ini terlepas daripada tangan kita. Oleh itu ada 4 pilihan, terserah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memilih: barisan, garisan, warisan, dan yang terakhir hakisan. Kamu mau berada di atas hakisan? Hakisan ini kamu tahu apa maksudnya? Yang mengasih pecah undi ini. Kalau kamu mau memilih parti hakisan ini, kamu pun tahu siapa hakisan ini, saya tidak payah sebut. Sebab PRU ke-13 pun sudah berlaku. Parti hakisan ini adalah parti yang bunyi macam pembangkang, tapi gerak kerjanya macam barisan. Saya rasa kamu pun tahu siapa. Jadi 4 pilihan saya berikan kepada tuan-tuan. Ingat, pilihan raya kali ini adalah pilihan raya yang meletakkan harapan kita untuk mengubah kerajaan. Di mana kita meletak harapan kita? Adakah kita ingin meletakkan harapan kepada parti hakisan yang punya sejarahnya? Tahun 1985, sejarah ini masih segar dalam hati kita. Tindak tanduk mereka pada hari ini cukup jelas bagi kita. Dewan Undangan Negeri yang bersidang baru-baru ini cukup jelas kepada kita. Tindakan mereka nampak seolah-olah pembangkang, tapi gerak kerjanya macam barisan nasional. So, beranikah kita meletakkan harapan ini? Apa jaminan kepada mereka ini? Kamu letakkan harapan, mereka sudah umumkan, mereka akan tanding 28 kursi Dewan Undangan Negeri. Rakyat Sabah tidak boleh kira. Cakap we change the government, mau tukar kerajaan, kita akan tanding 28 kursi. Tanding 28, menang semua, boleh perintahkan negeri Sabah. Kalau 72 kursi Dewan Undangan Negeri Sabah, mereka menang 28, biar tumbang atau tidak? Buat kamu kira-kira, ambil kalkulator. Boleh tumbang ke barisan nasional. Kasih menanglah dalam semua 28. Which is kita tahu, even 28 kursi, belum tentu 28 kursi mereka menang. Betul atau tidak? Jadi kita meletakkan harapan kepada parti-parti hakisan ini. No, tepuk dada, tanya segala. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak ingin berucap panjang. Saya sudah lama bercakap ini, saya rasa 1 jam. Jadi saya berharap, hari ini saya datang ke Kimanis, saya rasa 4-5-6 kali sudah, saya tidak tahu berapa kali. Dan hari ini saya datang ini bukan pengakhir kepada perjuangan kita. Kita akan terus datang gempur dan gempur dan gempur. Karena selagi kita sampai ke garisan penamat perjuangan ini, kita tidak boleh hentikan. Dan oleh sebab itu saya minta kepada penggerak-penggerak kita sekali lagi. Saya bercakap ini selaku rakyat, anak muda. Dan kamu adalah penggerak-penggerak. Saya minta sampaikan kepada penggerak-penggerak kita. Harapan rakyat yang ada di hadapan ini cukup tinggi kepada kita. Hanya dengan bersatu saja, dengan penyatuan saja, dengan kerjasama yang jitu saja, kita boleh tumbangkan UMNO Barisan Nasional. Jangan bimbang soal tempat dan kedudukan. Saya selalu sebut ini. Kadang-kadang yang membuatkan kita seolah-olah takut bila mana ada orang yang bekerja ini, karena mungkin ada kepentingan pribadi yang kita takut hilang daripada kita. Oleh sebab itu menumbangkan UMNO ini akan menjadi mudah kalau kita jitu dan padu. Sebab itu, apa juga persengketaan, apa juga perbezaan pendapat. Saya tahu kadang-kadang perbezaan pendapat ini semuanya berkisar kepada kita ingin membuatkan parti warisan, betul atau tidak? Kita mau warisan kuat. Sebab itu kadang-kadang pandangan kita dengan pandangan ini tidak sama, tapi sebenarnya matlamat bermatlamatkan ingin melihat warisan kuat.
Tapi apa yang membimbangkan saya? Bila mana kepentingan pribadi itu yang lebih utama berbanding kepentingan melihat UMNO Barisan Nasional tumbang di bumi Kimanis ini. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, tunjukkan kepada mereka harapan yang mereka letakkan di bahu kita ini cukup tinggi. Oleh sebab itu perbezaan pendapat itu perlu kita ketepikan. Apa yang penting kejituan dan kepaduan bagi misi menumbangkan UMNO Barisan Nasional di bumi Kimanis ini. Boleh atau tidak? Ini ikrar kepada penggerak-penggerak kita. Saya minta saudara Zainal maklumkanlah kepada penggerak-penggerak kita yang lain apa yang penting kepada kita. Ayo kita cipta sejarah ini bersama, kerana warisan tidak akan mampu. Datuk Syafie tidak akan boleh melakukannya sendiri. Dia bukan Superman, dia bukan Ultraman, dia bukan Spiderman. Dia tidak boleh lakukan perkara ini sendirian. YB Daryl tidak akan boleh lakukannya sendirian tanpa sokongan dan dukungan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang ada pada hari ini, orang putih bilang it's worth trying. Apa yang is worth trying? Apa Melayu? Baik untuk dicoba. Percubaan yang baik untuk kita lakukan. Kerana jangan bimbang, di antara semua yang ada di politician mereka cakap ada sejarah dia, termasuk Datuk Syafie, kita mengakui. Tapi at least sekurang-kurangnya kepimpinan Datuk Syafie ini dapat kita rasakan. Kita tahu dia orang yang berani menentang kezaliman, berani bersuara untuk rakyat dia. Oleh sebab itu, kalau sebelum ini kita percaya sama Datuk Najib yang terbukti mencuri duit rakyat, macam Tun Mahathir cakap, bukan saya cakap, Tun Mahathir cakap. Nanti saya kena tangkap ADSB. Kalau Datuk Najib kita boleh percaya, apa sebab kita tidak boleh percaya dengan kepimpinan yang berhormat Datuk Syafie? Orang Sabah, lahir di Sabah, dan orang kita, betul atau tidak? Kita beri Datuk Syafie dan YB Daryl peluang untuk memacu negeri Sabah. Dan saya yakin, insya-Allah, saya cukup yakin setelah raun seluruh Sabah ini, saya sudah nampak bahawa perubahan ini insya-Allah akan dapat kita lakukan. Dan even hari ini UMNO Barisan Nasional cukup gentar untuk membubarkan dewan ini. Saya dipahamkan Musa sudah banyak kali mau minta bubar waktu bulan 4, tapi Najib cakap nanti bahaya kedudukan. Jadi tidak apalah, kita tidak tahu, tidak kisah. Esok kah pilihan raya, bulan depan kah pilihan raya, tahun depan kah pilihan raya. Apa yang penting, are you ready for change? Kata orang bilang. Adakah rakyat Sabah sudah bersedia? Sabah! Dengan kata-kata itu saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.